أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهار حالة إلا هالك صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اقتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثم بكتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وادلاخ ابتغى وجه الله مرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين أما بعد Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada tanggal yang ke-24 daripada bulan Syawal 1443 Hijriah, 24 hari bulan Mei 2022. Kita masih berada di bulan Syawal. Jadi sebagaimana ingatan saya pada 2 minggu yang sudah, andai siapa yang masih belum menghabiskan puasa sunat 6 Syawal, maka habiskanlah. Tinggal beberapa hari, sama ada 2 hari ke, 1 hari ke, 3 hari ke, maka habiskan 6, kerana mendapat pahala setahun itu mesti melengkapkan yang 6. Siapa yang masih belum bermula, maka mulakanlah. Esok adalah hari yang ke-24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ngam-ngam. Jadi esok adalah tempoh terakhir. Bimbang-bimbang tiba-tiba bulan Syawal hanya 29 pula. Jadi esok terakhir. Tapi pun begitu, kalau kita lihat 30 hari bulan, maksudnya boleh lagi mula paling lewat lusa. Jadi tapi kita mula esok lah. Mula esok untuk menghabiskan 6. Jadi kita nak dapat pahala yang besar. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit peringatan. Kelebihannya kita dah bicara dah pada 2 minggu sudah. Jadi sebelum kita masuk kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita telah bicarakan tentang bagaimana Allah memuliakan Abu Ayyub setelah mana Rasulullah berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah kerana ingin menjalankan dakwah dan ingin menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Satu perpindahan yang dipanggil hijratul wajibah, perpindahan yang wajib. Nak tak nak, suka ataupun tidak, semua wajib untuk hijrah. Hijrah daripada Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi penghijrahan tersebut akhirnya Rasulullah sampai sahaja kota Madinah, maka rumah pertama yang menjadi persinggahan Nabi ketika mana Rasulullah mula masuk ke kota Madinah adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang kita sebutkan sekitar Rasulullah duduk di rumahnya pada ketika itu dikatakan kurang lebih dalam 7 bulan. Jadi tak kurang daripada itu. Jadi tempoh yang panjang Rasulullah duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan kita telah ceritakan bagaimana Rasulullah juga memilih untuk mendirikan Masjid Nabawi berhampiran dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di mana tempat unta Rasulullah singgah, berhenti di situ tempat dibina Masjid An-Nabawi. Jadi kerana itu kita nak sambung pada hari ini lanjutan daripada kisah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu pada malam hari ini, setelah mana kita bicarakan apabila Rasulullah telah keluar daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Walaupun begitu, Rasulullah sering singgah di rumah Abu Ayyub, dan Abu Ayyub akan melayani apa kehendak daripada Rasulullah. Kalau Abu Ayyub ada buah-buahan daripada pepohonnya yang berbuah, maka dia akan beri kepada rumah Rasulullah. Kalau dia menyembelih binatang korban atau binatangnya, maka dia akan panggil Rasulullah untuk dijamu. Ini akhlak para sahabat. Apa pun nikmat mereka dapat, dia akan kongsi, bukan hanya kepada Rasulullah, bahkan kongsi dengan sahabat-sahabat yang lain. Nikmat sama dia rasai. Jadi itulah konsep para sahabat. Jadi setelah daripada itu,
Kita nak lanjutkan kesudahan daripada kisah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu pada malam hari ini. Jadi kita bicarakan lanjutan daripada kisah beliau pada malam ini dengan kita menyebutkan setelah daripada itu dikatakan hadhihi ba'du suwari hayati Abi Ayyub Al-Ansari fi silmihi walau utiha laka an taqifa ala ba'di suwari hayatihi fi harbihi la ra'aita ajaba. Jadi kita cuma lihat kisah Abu Ayyub pada hal keadaan biasa. Tengok yang biasa pun hebat, bagaimana dia melayani Rasulullah, bagaimana dia menyantuni Rasulullah. Jadi kita nak bicara bagaimana Abu Ayyub dalam peperangan. Dalam peperangan bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari dia menggunakan usianya untuk bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi kita lihat pada malam ini dikatakan sesungguhnya Abu Ayyub telah hidup panjang usianya dan sentiasa untuk dia berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan innahu lam yatakhallaf an razwatin razahal muslimuna munzu ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam ila zamani Muawiyah illa idza kana munsharilan anha bi ukhra. Jadi tak pernah Abu Ayyub tertinggal di belakang sejak daripada zaman Rasulullah berada di kota Madinah sampai kepada khalifah yang dipanggil Muawiyah bin Abu Sufyan. Tak pernah tertinggal. Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq pun beliau terus berjuang. Diganti dengan Sayyidina Umar pun masih sama. Diganti dengan Sayyidina Uthman pun masih sama. Diganti dengan Sayyidina Ali pun sama. Lepas daripada itu Sayyidina Ali turun, maka naik tahta Muawiyah bin Abi Sufyan pun sama. Maka dia tidak pernah tertinggal kecuali ada hal yang lebih penting. Kalau tidak, dia tidak pernah tertinggal. Ini yang disebutkan tentang Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi kita lihat setelah daripada itu dikatakan wa kanat akhiru ghazawatihi hina jahada Muawiyah jaisan bi qiyadati ibnihi Yazid li fathi Qustantiniyah. Jadi satu ketika disebutkan di akhir daripada kisah bagaimana ketika mana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu pada zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyiapkan bala tentera untuk membuka Qustantiniyah. Jadi Qustantiniyah ni dikatakan kota Istanbul. Ada riwayat kata Spanyol. Jadi ini perbezaan. Tapi yang tepatnya adalah Istanbul. Jadi dipimpin oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Bab Yazid bin Muawiyah ni saya tak nak ulas. Sebab kisahnya panjang. Kan bagaimana pemerintahan Yazid bin Muawiyah, dan kisahnya pun agak menyayat hatilah. Bagaimana pembunuhan Sayyidina Husain juga pada zaman Yazid bin Muawiyah. Tentang Muawiyah kita tak boleh komplain. Kenapa tak boleh komplain? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada para sahabat adalah ta'zimuhum, memuliakan mereka, wa takrimuhum, memuliakan mereka, wa yuhibbuhum, dan mencintai mereka. Apa lagi? Wa suqut ala ma jara bainahum, dan diam apa yang berlaku di kalangan mereka. Maksudnya pertelingkahan apa pun di antara mereka. Sayyidina Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali, dua-dua sahabat. Kemudian berperang pula dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, pun isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Diam. Ada umpama macam inilah. Kita budak tadika kan, yang gaduh tu yang PhD kan, yang mereka ni profesor semua gaduh berbahas tentang ilmu. Budak tadika jangan komplain, diam. Tu orang-orang hebat tu dengan berbahas. Umpama gitu. Tapi sebenarnya analogi begini tak sama dengan mereka, sebab kita dengan para sahabat jauh. Level mereka tinggi. Kalaupun ada sesuatu yang salah, mereka lebih mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu, kita diam. Tapi Yazid bin Muawiyah bukan sahabat. Yazid bin Muawiyah adalah tabi'in yang lahir selepas wafatnya Rasulullah. Maka pertikaian ada perbahasan ulama. Tapi kita tak nak cerita yang itulah. Jadi yang penting pada ketika itu Abu Ayyub pada zaman Yazid bin Muawiyah memimpin tentera peperangan, maka dia adalah seorang lelaki tua yang usianya telah lanjut lebih kurang dalam 80 tahun pada umumnya.
tetapi dia tidak menghalangi dirinya untuk dia berada pada bawah panji daripada Yazid bin Muawiyah, dan ia berperang dalam keadaan menempuh satu tempoh yang panjang dan menaiki kapal yang besar. Sebab nak pergi ke Turki, nak pergi ke Istanbul, dia tak boleh lalu jalan darat, dia mesti lalu jalan laut. Maka dia bersama-sama pada usia 80 tahun. Usia kita berapa? Diam-diam sendiri kan. Ya Allah Akbar. Saya kalau tengok orang umur 80 tahun sihat, kita tengok kagum tu kan. 80 tahun segak lagi kan. Baru ni saya sebut dengan dekat satu masjid tu, memang imamnya pun dah 70-an. 70-an lah. Saya pun sebutlah, saya baru 40 usia Islam, bulan Hijrah. Bulan Miladiah muda lagi, belum 40 pun. Lagi muda lah. Jadi dia kata, "Alah ustaz baru 40." Untuk orang yang tua 40 tu bagi dia muda, tapi untuk orang yang muda, "Alah 40 dah tua dah ustaz." Dia kata gitulah. Jadi dia kata ustaz usia 40 ni, ni orang lama katalah. Dia kata usia jaga-jagalah ustaz. Dia kata usia 40 ni jaga-jaga. Nak tengok contoh, tengok Ridwan. Tu contoh 40 tahun. Jadi ni masuk live kan. Jadi nanti tempoh kita akan mula menjadi lelaki yang tak tahulah dia jadi apa. Lepas tu saya kata, lepas tu saya pakai serban. Kenapa saya pakai serban? Nak jaga diri saya. Jadi saya bukan umur 40 tahun nak jadi lelaki lain-lain tu, yang orang tua kata memang 40 tahun ni usia dia lain macam. Dia rasa semangatnya lain macam. Dia mula fasa baru kehidupan dia. Hati-hati ya. Kalau tak ikut betul, bimbang. Bimbang sakut dengan ustazah ke, bimbang sakut dengan lain-lain ke. Jadi kita bimbang yang itu. Jadi kita umur 40 tahun tapi kita tengok orang umur 80 tahun. Ya Allah, kita separuh umur dia. Bagaimana kita boleh nak mencapai usia dia? Lepas tu saya kalau orang tua-tua ajak makan malam, saya tak mampu nak tolak. Kalau kita kata, "Minta maaf Ji, minta maaf Mam, saya diet, jaga kesihatan." Dia tua sihat, kita muda konon-konon jaga makan, jaga kesihatan. Dia rasa macam segan. Dia dah sekali ganda umur kita kan. Dia boleh makan malam relax je. Yang pakcik tu relax je. Roti canai malam-malam, roti canai, sihat je kan. Pergi masjid lagi. Nak cerita pergi masjid lah. Bagi saya pergi masjid tu sihat lah kan. Ramai orang sihat yang dah tua tak pergi masjid pun. Kan, pergi dangdut. Jadi umur 80 dalam keadaan tua tapi mampu untuk pergi perang, menaiki kapal yang kita tahu mabuknya laut kan, dengan ombak-ombak yang berada di tengah lautan, tapi dia terus berjuang pada jalan Allah dan tidak sedikit pun menggoncang akan hatinya. Tetapi dikatakan lakinnahu lam yamdi ghairu qalil ala munazalatil adu hatta marida Abu Ayyub maradan aq'aduhu an muwasalatil qital fajaa Yazid liya'udahu wa sa'alahu. Jadi dalam perjalanan tu belum sampai tempat musuh kan, perjalanan yang jauh, maka Abu Ayyub mula rasa sakit, gering, mula sakit. Maka dalam perjalanan tersebut dia mula rasa sakit, maka Yazid pun jumpa dengan dia dan Yazid bertanya dengan dia, "Alaka min hajatin ya Abu Ayyub?" Kamu ada hajat apa-apa ke wahai Abu Ayyub? Maka Abu Ayyub pun kata, "Iqra'annis salam ala junudil muslimin fakul lahum." Berikan salam kepada tentera-tentera Islam dan katakan kepada mereka, "Yusikum Abu Ayyub an turilu fi ardil aduwi ila ab'adi rayah wa an tahmiluhu ma'akum wa an tadfinuhu tahta aqdamikum inda aswari Qustantiniyah wa lafadha anfasahu tahirah." Jadi dikatakan bahawa Abu Ayyub telah mewasiatkan kepada kalian untuk membawanya jauh ke negeri untuk memerangi musuh sejauh-jauh mungkin, dan bawalah ia bersama-sama dan kebumikan aku atau kebumikan Abu Ayyub di bawah kaki kalian di sempadan Konstantinia. Jadi ini pesanan daripada Abu Ayyub. Maka dia pun menghembuskan nafas terakhir. Jadi telah diperkenankan permintaan Abu Ayyub oleh tentera-tentera Islam dengan kehendak daripada Abu Ayyub, dan pada ketika itu dikatakan bahawa apabila sampai sahaja di sempadan Konstantinia, maka mereka pun membawa Abu Ayyub Al-Ansari dan dikebumikan Abu Ayyub di sana. Wa hunaka hafaru lahu qabran wa warauhu fihi, maka diletakkan di sana, letak dekat situ. Sedangkan pada waktu itu Konstantinia tidak berjaya dibuka.
Bukan zaman Yazid bin Muawiyah, tidak. Tapi dalam riwayat ulama menyebutkan kenapa Abu Ayyub dia pesan begitu. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki pun memang ada makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia sama dengan seorang pelajar kita yang meninggal, Ammar kan. Ammar yang meninggal dikebumikan di tempat yang sama Abu Ayyub Al-Ansari dikebumikan, di perkuburan tersebut. Jadi kenapa? Sebab Abu Ayyub pernah terdengar hadis daripada Rasulullah. Rasulullah kata la tuftahunna Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish zalikal jaish. Akan dibuka kota Qustantiniyah. Sehebat-hebat pemimpin ataupun panglima perang adalah panglima perang mereka, dan sehebat-hebat tentera adalah tentera mereka. Ini kata-kata Rasulullah. Maka Abu Ayyub dia nak ke bumi kat situ. Mudah-mudahan satu masa nanti aku mendengar bunyi hentakan kaki daripada kaki kudanya tentera yang paling hebat dipimpin oleh panglima paling hebat yang disebut oleh Rasulullah. Siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi dia nak ke situ supaya nanti dia dengar bunyi kaki kuda tu. Dengan niat begitu. Tengok, bayangkan duduk Madinah, mendiami Madinah bersama Rasulullah Madinah, tiba-tiba kuburnya berada dekat Turki. Kan jauh tu. Kenapa? Sebab ini. Sedangkan memang tak, hayatnya tak sampai, tapi dia minta dalam atas kapal tu, biasanya kan kalau di atas kapal kalau meninggal dibuang dekat laut. Tapi dia minta, ini pesanan dia minta supaya bawa dia sama. Bukan mudah nak bawa sama ni. Bawa sama, tapi sebab itu wasiat daripada seorang tua yang dihormati dan dia adalah sahabat, sedangkan mereka ketika itu semua adalah tabi'in. Dia bawa sampai dekat Konstantinia, tak berjaya buka, tapi ke bumi kat situ sejauh mana mungkin kan. Dekat kamu dengan musuh, sejauh mana mungkin ke bumi aku. Jadi dikebumikan dekat dengan kota Istanbul. Maka akhirnya Allah perkenankan untuk mendengar bunyi kaki tapak kuda daripada tentera yang paling hebat, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan boleh baca kisah dia, bagaimana hebatnya Sultan Muhammad Al-Fatih sampai gerombolan daripada kapal yang datang sehingga ketika itu gegar bumi Istanbul dengan bunyi hentakan kuda. Pam kuat. Kan seakan-akan macam nak kiamat Turki. Tentera kuatnya tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Rahimallahu Aba Ayyub Al-Ansari faqad aba illa ayyamuta ala zuhuril jiyad safinas ghaziyan fi sabilillah wa sinnuhu taqaribu 80. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia mengabaikan akan kepentingan dirinya, kecuali dia inginkan untuk dikebumikan dan mati dalam keadaan sedang berjuang pada jalan Allah. Ghaziyan fi sabilillah. Hidupnya sentiasa berada pada jalan Allah. Maka kita buat baik, sentiasa melakukan amal kebajikan. Mudah-mudahan Allah matikan kita sedang nak buat baik. Macam adik-adik yang meninggal dalam kemalangan, pelajar USAS. Kan, mereka meninggal walaupun tengah malam tapi sedang nak balik universiti, nak balik kampus. Kan, mereka meninggal 5 orang dan semuanya orang baik-baik. Dan kalau melihat kepada ibu ayah mereka hebat-hebat belaka, ada ibu ayahnya menyalahkan pemandu lori? Tak ada, elok tenang. Ya Allah, mak boleh cakap tenang. Saya lihat jenazah anak saya rasa lega. Dia kata anak saya tak rentuh, anak saya sempurna. Ya Allah, ibu mana boleh jawab gitu? Tapi dengan tenang. Sebenarnya Allah memberikan kehebatan kepada anak sebab hebatnya ibu ayah. Ibu ayah mereka bukan orang-orang biasa. Kan, 5 sekawan yang Iqbal Hasnul kan, pelajar USAS, dulu pelajar maksah, sebelum tu pelajar hidayah. Ibu ayahnya mengajar di sekolah rendah Islam Hidayah. Kan, dikhabarkan akhir daripada Ramadan dia orang yang sering iktikaf kat masjid. Lepas kita kata buat baik ni, buat terus. Kita tak tahu sebenarnya bila kita nak mati. Mana tahu kita malam ni ceramah dengan ceramah, rupanya esok kita tak ada dah. Kita tak tahu. Jadi mereka dimatikan oleh Allah dalam keadaan begitu, supaya kisahnya dipamerkan pada Malaysia. Pamer kisah dia, orang cerita tentang dia. Kalau mati biasa, mati dalam tidur, orang tak cerita. Sebab Allah nak muliakan pelajar-pelajar ni. Dihimpun 5 sekawan ni, kan, umur mereka tak sama, ada junior, ada senior. Tapi Allah himpunkan semua ni baik-baik semua. Semuanya orang baik-baik. Mati dalam keadaan sedang
ingin jalan pada jalan Allah. Kan Rasulullah sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah mempermudahkan jalannya menuju ke syurga. Mudah-mudahan syahid semua. Kita tak tahu. Dan ibu ayah redha. Dan kena anaknya begitu. Dan bukan mati biasa, rentung kan, terbakar, tapi tengok keredaan. Ini sebab tu kita kena niat buat baik je. Buat baik, mati mudah-mudahan sedang nak buat baik. Dan buat baik sampai bila Ustaz? Sampai mati. Kita lepas daripada isyak, kita tidur, kita kena niat esok pagi nak bangun subuh, nak pergi masjid Abu Hurairah. Niat. Kalau kita mati sedang tidur, sebenarnya kita mati dalam keadaan sedang niat nak bangun subuh untuk solat di masjid. Sebab tu niat ni jangan pernah luput. Kebaikan demi kebaikan mesti dia rancang. Okey, esok aku nak buat apa? Satu, solat subuh berjamaah, kemudian nak tolong orang, kemudian nak kerja dengan baik, kemudian nak cari nafkah, kemudian semua perancangan tu niat supaya kita mati dalam keadaan buat baik. Kalau sedang berjalan mati, alhamdulillah. Tapi kalau sedang tidur pun mati sebab niat. Jadi itu yang ada pada Abu Ayyub Al-Ansari, dan usianya menghampiri ataupun sama dengan 80 tahun ketika mana kematian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Allah muliakan beliau kerana memuliakan Nabi SAW, dan tidak ada yang memuliakan Rasulullah, pasti Allah akan muliakan dirinya. Jadi ini kisah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang ke-8. Jadi kita masuk terus kepada sahabat yang seterusnya, sahabat yang ke-9, bernama Amruh bin Al-Jamuh radhiyallahu taala anhu. Syaikhun 'azama ala an yata'a bi arjatihil jannah. Jadi seorang lelaki yang tua yang mengharapkan dengan sebab kekurangannya, maka dia akan menempuh jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan siapa Amru bin Al-Jamuh, seorang pemimpin daripada pemimpin Yasrib. Yang kita tahu Yasrib nama sebelum daripada nama Madinah Al-Munawwarah pada zaman jahiliyah, dan merupakan Sayyidu Bani Salamah Al-Musawwad, pemimpin Bani Salamah yang berkulit gelap. Jadi Musawwad tu berkulit gelap. Wa wahadu min ajwadil madinati wa dhawil muru'ati fiha. Salah seorang daripada orang besar dan orang yang dimuliakan di kota Madinah dengan sebab kepemurahannya dan memiliki akan kepribadian yang baik. Maksudnya muru'ah, maksud muru'ah tu dia memiliki penghormatan dan memiliki harga diri yang baik. Faqad kana min sya'nil asyraf fil jahiliyah an yattakhidhu kullu wahidin minhum sanama li nafsihi fi baitihi liyatabarraka bihi indal aduwi wa indal ghadwi wal ghawah liyazbaha lahu fil mawasin wa liyalja'a ilaihi fil mulimmat. Jadi biasanya pemimpin-pemimpin besar kaum jahiliyah ni, mereka akan ada patung di rumah. Patung khas lah. Kalau orang biasa ni tak ada patung khas, sebab orang yang hebat-hebat dia ada patung khas. Dan patung khas tu dia akan letak di rumah untuk tabarruk, minta berkat. Hari-hari minta tabarruk, minta berkat, dan kadang-kadang ada musim-musim mereka akan sembelihkan binatang untuk berhala-berhala. Ini masih diamal sekarang. Untuk berhala kadang-kadang dia letak buah lah, kadang-kadang dia letak daging-daging lah. Walaupun patungnya tak bertindak apa-apa. Baru pun ada kes viral kan, kat Kulai orang ambil patung tak tahu sampah, akhirnya dah kena denda dah 2,500. Saya tak nak komplain dah, sebab tu jadi isu nasional, jadi kita tak nak komplain. Tapi itulah maksudnya, zaman jahiliyah ada patung yang terletak, dan orang yang besar dia akan letak pada tempat yang khas di rumahnya dan sering tabarruk, minta berkat daripada mereka. Dan sesungguhnya Amru Al-Jamuh memanggil berhalanya dengan nama Manah, dan diperbuatkan untuk patungnya diperbuat daripada kayu, dan sesungguhnya diletak pada tempat yang dimuliakan di rumahnya dan dihiasi dengan wangi-wangian dan hiasan. Jadi diletak patungnya tempat yang paling mulia kat rumah lah, dengan wangi, tempat berbunga, tempatnya yang indah-indah. Bilik paling indah bilik berhala dia. Sebab Tuhannya mesti diletakkan pada tempat yang indah. Jadi apabila Amru bin Al-Jamuh sampai pada usia 60 tahun, maka mula tersebar cahaya keimanan di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi bermula daripada kehadiran Mus'ab bin Umair
dan kemudian di tangan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni di antara sahabat yang Rasulullah hantar ke kota Madinah untuk mengislamkan penduduk Madinah. Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum, dua orang sahabat yang Rasulullah hantar dahulu untuk ajarkan agama. Jadi ajarkan agama, maka di tangan Mus'ab bin Umair telah beriman anak-anak Amr bin Al-Jamuh 3 orang. Pertama namanya Muawwaz, yang kedua Mu'az, yang ketiga Khallad. Jadi 3 anak dia, Muawwaz, Mu'az, Khallad. Dan mereka mengajak bersama-sama dengan mereka untuk Islam, iaitu Mu'az bin Jabal. Jadi apabila anak mereka beriman, dan kemudian beriman pula ibu mereka, iaitu Hindun. Jadi ini bukan Hindun Abu Sufyan, ini Hindun isteri kepada Amr bin Al-Jamuh. Wa huwa la ya'rif min amri imanihim syai'a. Tapi Amr bin Al-Jamuh tak tahu apa-apa. Anaknya masuk Islam dan isterinya masuk Islam, dia tak tahu. Dan Hindun melihat akan suaminya Amr bin Al-Jamuh, anna Yathriba ghalaba ala ahliha al-Islam, wa annahu lam yabqa min as-sadat al-ashraf ahadun ala syirki siwa zawjiha wa nafarin qalilin ma'ahu. Jadi Hindun tengok suaminya belum Islam, sedangkan pemimpin Yathrib waktu itu ramai yang dah masuk Islam. Yang tak masuk Islam cuma beberapa orang sahaja. Sebab dia beza, Yathrib dengan Mekah beza. Mekah lambat orang masuk Islam, tapi Yathrib walaupun Rasulullah belum sampai, ramai dah masuk Islam. Ramai dah Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Jadi suaminya belum Islam, Amr bin Al-Jamuh, sedangkan isterinya sangat mencintainya dan sangat memuliakannya. Maka bimbang kalau suaminya mati dalam keadaan kufur, dan bimbang kalau suaminya dihumban Allah ke dalam api neraka. Jadi sebab itu kita ni kalau ada kawan kita yang baik, ada saudara kita yang baik yang belum Islam, kita kena rasa begitu. Rasa bimbang andai mati mereka dalam keadaan belum beragama Islam. Perasaan itu mesti ada. Jadi pada keadaan begitu, dalam keadaan Amr bin Al-Jamuh pun bimbang kalaulah anak-anaknya murtad daripada agama nenek moyang mereka sehingga mengikuti agama Mus'ab bin Umair. Dan pada zaman itu ramai yang dah keluar daripada agama dan masuk dalam agama Nabi Muhammad. Yang pihak ni takut suaminya, ayahnya mati kufur. Pihak Amr bin Al-Jamuh bimbang anak dia dan isterinya masuk Islam. Jadi masing-masing ada kebimbangan masing-masing lah. Jadi dalam keadaan begitu, mereka Amr bin Al-Jamuh tak tahu isteri dan anaknya telah masuk dalam agama Islam. Maka dia pun kata dengan isterinya, dia pesan dengan isterinya, ya Hindun, ihzari an yaltaqiya auladuka bihadzal rajul, ya'ni Mus'ab bin Umair, hatta nara ra'yana fihi. Jadi dia kata, hati-hati jangan sampai anak kamu bertemu dengan lelaki tu namanya Mus'ab bin Umair. Dia tak tahu anak masuk Islam, tapi dia pesan, jangan sampai anak kamu temu dengan Mus'ab bin Umair. Maka jawab daripada Hindun, sam'an wa ta'atan, walakin halaka an tasba'u min ibnika Mu'az ma yarwihi an hadzal rajul. Jadi dia kata sam'an wa ta'atan. Isteri dia mesti taat dulu. Baik bang, baik. Pertama jawab baik dulu. Nak argue ke, tak setuju ke, lepas tu baik bang, tapi kamu tak nak dengar ke apa-apa kata-kata daripada anakmu Muaz yang dia dengar daripada lelaki tu? Lain pula, tadi kata baik, kamu tak nak dengar ke? Dia kata waihaki, celakamu, wahal saba'a Muaz an dinihi wa ana la a'lam. Adakah Muaz telah masuk agama tu, agama Mus'ab bin Umair, sedang aku tak tahu? Wa ashfa'atil mar'atu salihah hatta syaikhu wa qalat. Maka dia pun tenang dan dia pun berkata, kalla, tidak, walakinnahu hadara ba'du majalisi hatta hadza da'iyah wa hafidha syai'an mimma yaquluhu. Tak, dia kata, tak, tapi anak kita telah datang majlisnya beberapa kali dan telah hafallah beberapa kata-kata daripada dia. Ni kata-kata yang baiklah. Tak, anak tak, tapi dia telah datang dan dia telah dengar. Faqal, maka dia pun kata, kalau gitu bawa dia kepada aku, bawa anak kita kepada aku. Maka apabila sampai di hadapan, maka terus Amr bin Al-Jamuh kata kepada anaknya, perdengarkan kepada aku sesuatu yang kamu dengar daripada lelaki tersebut. Tuan-tuan, dalam dakwah ni, dia kadang-kadang kita jangan
meletakkan penghalang dengan status. Contoh kalau kita pakai kopiah, pakai serban, orang tengok kita lagi dah. Jadi apa yang kita kena buat? Tanggal kopiah. Tanggal kopiah tak apa, jangan tanggal baju. Tak boleh tanggal baju. Jadi status. Kadang-kadang ada orang dia tak nak dekat dengan kita sebab kita ustaz. Jadi buang status ustaz. Salah ke? Tak salah. Yang salah buang maruah kita. Itu salah. Buang akidah tu salah. Jadi status menyebabkan orang terhalang. Contoh kalau dia kata, ya bang, anak kita dah masuk Islam. Jadi akhirnya Amr bin Al-Jamuh tak nak dengar pun sebab nak masuk Islam. Tapi dia tak masuk Islam lagi. Cuma dia dah hafal. Jadi okey, kalau gitu datang dengar. Jangan dengar apa dia baca. Anak dia pun kata dekat ayah dia, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis anak dia baca. Maka Abu bin Al-Jamuh pun kata, ma ahsana hadzal kalam wa ma ajmalahu aw kullu kalamihi mislu hadha. Indahnya kata-katanya, cantiknya kata-kata ni. Adakah semua kata-kata seumpama ini? Dia dengar je surah Al-Fatihah, dia kata gitu. Maka Muaz pun kata, wa ahsanu min hadha ya abata. Bahkan lebih indah banding ini wahai ayahku. Adakah kamu nak mengikuti, kan? Wa qaumuka jami'an qad bay'u, sedangkan kaummu sebahagian besar telah berbai'ah kepadanya. Maka laki tua tadi pun diam, Abu Al-Jamuh diam. Dia kata cantik dah bahasa ni, indah. Tak pernah dengar seindah bahasa ini. Dengar sahaja dia kata indah. Adakah ayah nak ikut agama ni sedangkan ramai dah ikut dah? Maka ayah dia pun diam dan kata, lastu fa'ilan hatta astashira mana fa'anzuru ma yakul. Aku takkan masuk dalam agama ni, takkan ikut kecuali aku minta nasihat daripada berhala kita dulu, Manah. Jumpa Manah dulu. Jumpa Manah, tengok pendapat Manah. Jadi akhirnya anak dia pun kata, wa ma asa an yaqulu Manah ya abata. Manah takkan cakap apa-apa wahai ayahku. Bukankah dia itu diperbuat daripada kayu yang pekat lagi bisu, tak mampu untuk berfikir. Dia kata ayah dia. Maka dia pun kata, ayah dia kata, qultu laka an aqta'a amran dunah. Dia kata tak, aku takkan buat sesuatu tanpa minta petunjuk dia. Sebab ayah dia panggil, tradisinya memang sering minta pendapat Manah. Jadi apa-apa Manah adalah keutamaan. Maka Amr bin Al-Jamuh pun dia pergi jumpa dengan Manah. Jadi apabila dia jumpa, sedangkan anak dia pun wa kanu idza aradu ayyukallimu ja'alu khalfahu amran ajuza. Biasanya apabila Amr bin Al-Jamuh ni dia pergi sahaja ke berhala, maka sebenarnya ada wanita tua di belakang yang akan menjawab bagi pihaknya apa sahaja permintaan daripadanya ataupun aduan daripadanya. Maka wanita tua tersebut akan menjawab bagi pihak Manah. Kemudian berkata, thumma qal, dia pun kata kepada Manah, wahai Manah, la raiba annaka qad alimta bi anna hadha ad-da'i alladhi wafada alaina min Makkah la yuridu ahadan bisu'i siwaka wa annahu innama ja'a liyanhaka an ibadatik. Jadi dia kata, wahai Manah, telah datang pendakwah daripada kota Mekah yang mana dia tidak menginginkan apa-apa dan tidak menginginkan kamu pun. Jadi dia pun menghalangi kami daripada mendatangimu. Aku tak suka untuk berbai'ah kepadanya. Dan tapi aku telah mendengar sesuatu yang cantik dan indah daripadanya. Sampai aku nak minta pendapat kepada kamu. Tolong beri pendapat kamu kepada aku dan apa yang kamu akan jawab. Maka berkatalah apabila dia sebut dengan itu, maka Abu bin Al-Jamuh pun kata lagi. Dia kata, boleh jadi kamu ni marah dekat aku. Lepas tu kamu tak jawab, kan? Dah cakap, mungkin kamu marah aku. Kalau orang mengajuk kan tak jawab. Diam. Jadi mungkin kamu ni tak jawab. Tak apalah. Kalau gitu, biarlah kamu diam, mungkin kamu marah. Jadi dia balik. Tengok, dia buat andaian sendiri. Nah, kalau tak boleh cakap pun.
Tapi sebab dia cakap begitu, merajuk kot mana ni? Tuhan merajuk. Tuan-tuan bayang? Tuhan boleh merajuk kot mana ni? Jadi tak apalah, lain kalilah aku datang lagi. Jadi anaknya tengok bahawa ayahnya sering meminta pendapat kepada Manah, memuliakan akan Manah. Jadi apa yang nak buat sehingga nak hilangkan Manah itu daripada hati ayahnya, sehingga ayahnya mampu untuk pergi kepada keimanan kepada Allah. Jadi apa yang dibuat oleh anak-anak daripada Amr bin Al-Jamuh, dikatakan pada satu malam, maka anak-anak Amr bin Al-Jamuh bersama dengan kawannya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ni dia bukan anak Amr bin Al-Jamuh, tapi dia kawan. Jadi mereka bersama-sama pergi kepada Manah pada waktu malam. Maka ambil Manah daripada tempatnya, dibawa Manah ke satu lubang yang dipanggil sebagai lubang Bani Salamah. Dihumbankan Manah di dalam lubang tersebut, yang mana lubang itu dipenuhi dengan kotoran demi kotoran. Dan kemudian mereka pun pulang tanpa ada orang yang mengetahui sampai kepada esok. Jadi esok apabila Amr bin Al-Jamuh nak jumpa dengan berhala, tengok berhala tak ada. Apabila berhala tak ada, dia kata, wailakum, celaka kalian. Mana pula pergi Tuhan kita malam tadi ni? Sampai tak jumpa pagi ni, sampai tak ada yang nak jawab. Maka dia pun cari-cari Tuhannya di dalam rumah dan di luar daripada rumah, tidak dijumpainya. Kecuali dijumpai pada sebuah lubang, dan lubang tersebut apabila diambil sahaja penuh kepala Manah dengan kotoran. Maka dia pun basuh, dia pun bersihkan, dia pun wangikan, letak balik ke tempat yang asal. Jadi dia bersihkan. Tuhannya main dekat lubang najis pula. Jadi dia ambil, dia bersihkan, letak balik pada tempatnya. Azan Isyak. Jadi kita berhenti sebentar sebelum kita menyambung kisah Manah. Jadi dipersilakan untuk azan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
والشوق ودرجة رفيعة وأصل مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد علينا بالله رب الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi kita lanjutkan kisah Amr bin Al-Jamuh. Jadi tadi kita sebut bagaimana anaknya apabila melihat Amr bin Al-Jamuh sangat menyayangi akan berhalanya, maka sesuatu perlu untuk dibuat. Tetapi untuk berdakwah kepada seorang ayah yang keras hati bukan perkara yang mudah. Maka pada malam pertama diambil berhala, dicampakkan pada lubang najis, maka ayahnya pun pada esok pagi mencari dan mengambil, kemudian dicuci berhalanya, diwangikan, diletak balik pada tempat asalnya. Tetapi pada keesokan hari malamnya, maka anaknya buat perkara yang sama sebagaimana yang dibuat pada semalam, dan diulangi berhari-hari. Tapi mereka memastikan ayahnya tak nampak. Jadi pasal ayahnya biasanya pagi-pagi sebelum pergi kerja, sebelum berniaga, akan pergi jumpa berhala minta berkat. Tapi tak jumpa, dia pun pergi, dia pun ambil, tengok dekat lubang najis, dia sucikan, dia bersihkan, dia letak balik. Sampai satu masa penat dah. Penat. Jadi bila penat, dia pun gini, ni aku bagi engkau pedang. Dia sangkut pada berhala dia. Kalau kamu ni betul lah Tuhan, jaga diri sendiri. Penat dah. Jaga diri sendiri. Kalau halangi keburukan daripada dirimu, dan ini aku sediakan kamu pedang. Jadi kemudian dia pun tidur. Kan malam tu dia pun tidur, maka anaknya buat perangai lagi. Bapak pun tidur, maka anak pun ramai-ramai pakat dengan Muaz bin Jabal, 4 orang ni ambil manah tu, berhala tu, kemudian kali ni diikat pada bangkai anjing. Jadi ada anjing mati, bangkai anjing tu diikat sama, kemudian diletakkan pula pedangnya sebelah. Jadi dimasukkan dalam lubang najis yang sebelum-sebelum ni lah masuk. Jadi esok ayahnya pun bangun, tengok berhala tak ada. Mana pula dah bagi pedang pun hilang. Cari tempat biasalah, jumpa. Tapi kali ni lagi teruk lagi. Dengan bangkai anjing, dengan bau busuk dalam bangkai kan, mesti busuk kan. Kemudian dengan najis, dia tak boleh kata apa dah. Maka pada kali ini dia berkata, wallahi law kunta ilahan lam takun anta wa qalbun wastabi'rin fi qaran thumma ma labisa an dakhala fi dinillah. Maka dia kata, kalau betul kamu itu Tuhan, kamu takkan bersama-sama dengan bangkainya anjing di dalam lubang najis. Kan boleh pula duduk sama anjing. Kata Tuhan duduk sama anjing. Akhirnya dia pun masuk Islam. Ini yang kita sebut bagaimana kadang-kadang dalam bab dakwah, ada dakwah yang dipanggil dengan layyin, dengan lembut, dengan kata-kata latif, kata-kata yang sopan-sopan. Akhirnya orang pun tertawan dengan Islam. Tapi ada kalanya dakwah tu perlu dengan keras. Satu benda yang disayangi oleh seseorang, dengan sebab dia sayang sampai dia tak boleh nak tinggalkan benda tu. Jadi apa kena buat? Buang benda tu daripada hidup dia. Bagaimana nak buang? Itu kaedah dia masing-masing lah. Kan? Ada orang benda dengan handphone tak boleh tempat, buang handphone dia. Ada orang dengan ni tak boleh tinggal, asyik dengan kereta je. Akhirnya kita apa? Kita bakar kereta dia. Tak boleh lah. Sekadar cerita. Tapi yang lain cerita berhala. Kan? Dibuang. Kenapa? Supaya orang memikirkan bahawa berhala ini tidak ada faedah padanya. Kalau betul dia Tuhan, macam mana boleh buang dalam tong sampah? Contoh. Tidak ada kaitan yang hidup ataupun yang mati. Kan? Dia Tuhan. Kan? Tuhan kita ada orang buang Tuhan kita? Tak ada. Dia kata, buang Quran tu bukan Tuhan. Quran tu pun makhluk. Kan? Quran tu kita yang kena jaga. Sebab dia itu makhluk. Kita tak ada menyimbolkan Allah itu dengan apa-apa. Tak ada. Tak ada kita tak. Adakah kita sembah Tuhan alif lam lam ha? Tak. Kita Tuhan tu Tuhan yang berada di mana-mana. Yang tidak memiliki tempat. Yang sentiasa wujud sehingga orang tak tahu bahawa di mananya Allah. Sebab tak boleh orang nak mengapa-apakan Allah. Boleh orang nak bunuh Allah? Tak boleh. Boleh orang nak humban Allah? Tak. Jadi ada kalanya dengan sebab sifat berhala, sahabat membuang berhala untuk dakwah pada orang. Jadi sebab itu kadang-kadang kita pun tak tahu sebenarnya orang yang buang berhala tu niat dia nak dakwah ke. Jalan-jalan je lah ambil berhala, buang tu sampah. Supaya orang fikir. Mungkinlah kita sangka baik je lah.
Kita tak tahu sebab kita ni orang Islam. Tapi dalam masa yang sama kena menghormati orang yang agama-agama yang lain. Jadi sebab itu dalam bab apa pun cubalah berdakwah. Dakwah dengan cara bagaimana pun, lihatlah dakwah, tapi jangan menyalahi undang-undang lah. Sebab Malaysia ni dia ada undang-undang, dan menyalahi undang-undang kan ditangkap, kita pula yang kena. Jadi kita buatlah dakwah yang terbaik supaya orang seronok dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahanlah kisah muqaddimah daripada kisah Amr bin Al-Jamuh, kita akan lanjutkan bagaimana Amr bin Al-Jamuh ni setelah daripada itu dia masuk Islam pada usia melebihi 60 tahun. Tapi dia menyesali bahawa ini tempoh yang sangat lewat. Aku dah masuk Islam dalam tempoh yang sangat lewat, sedangkan orang lain dah masuk Islam pada usia muda. Maka apa yang kena buat? Kena qadha balik, kena tebus balik usia yang terbazir dengan melakukan amal kebajikan yang banyak. Lepas tu tuan-tuan boleh tengok kadang-kadang orang tua kan, dulunya kita tengok dia biasa-biasa je, tapi bila dia berubah luar biasa, lebih daripada kita. Boleh jadi macam sahabat. Kenapa? Para sahabat dia cuba nak tebus balik usia yang lewat tu. Bukan alasan untuk dia perlahan-lahan dalam beragama. Tak. Patutnya usia lewatlah kita kena sungguh-sungguh dalam beragama. Pun begitu, jangan menunggu usia yang lewat. Adakah kita semua pasti sampai pencen baru kita akan bertaubat pada Allah dan Allah masih beri usia? Berapa ramai orang yang mati dalam tempoh perkhidmatan? Masa dalam khidmat, mati dia. Ramai kita dah dengar dah. 20-an, 30-an, 40-an. Sebab pencen tak sempat bos. Sebab ramai orang berangan-angan untuk bertaubat lepas pencen. Masuk bertaubat tu pergi masjid, tak apalah kita tengah sibuk ni, penat ni ustaz. Nantilah tunggu saya pencen sikit lagi. Rupanya sedih dia. Kita pula sembahyang jenazah untuk dia pula. Jadi itu ingatan bersama, bukan nak menuding daripada sesiapa. Ingatan bersama, nak buat baik itu terus buat baik. Jadi para sahabat lepas mereka dapat hidayah, mereka terus cepat-cepat belajar agama. Jadi bagaimana cepat-cepat belajar agama tu, bagaimana cepat-cepat menembus balik dirinya dengan sebab kelewatannya dapat hidayah daripada Allah, kita akan lanjutkan insya-Allah pada bulan hadapan. Itu pun tak pasti tu tangguh ke tidak, macam cuti sekolah. Jadi insya-Allah kita lihat bagaimana keadaannya. Jadi kita akan sambung. Yang penting kita akan sambung kisah Amr bin Al-Jamuh pada bulan Jun nanti insya-Allah. Jadi yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah simohon ampun dan maaf. Jadi saya kira cuti sekolah tu minggu pertama, bab kuliah saya minggu kedua. Jadi insya-Allah lah kita temu minggu kedua pada bulan Jun insya-Allah. Jadi dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya masih dalam kursus ni. Sebenarnya tengah kursus 3 hari ni. Ni dalam kursus ni baru hari pertama, tapi sanggup datang ke sini nak meraihkan masjid yang hebat ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan pun sama-sama kita untuk terus istiqamah dalam kita beribadah, kerana kita tak tahu bila akhir usia kita. Saya ni sering bagi peringatan sebab kadang-kadang nampak Al-Fatihah nama. Baru ni kawan saya, junior saya dekat Mesir, umur 30-an, Ustaz Syazrin, kita panggil dengan Ustaz Iki, baru meninggal. Kan, ya Allahu Akbar, sedih. Baru ni saya punya anak Ustaz Syukri Ghafar. Kan, Ustaz Syukri anak dia meninggal 10 tahun main basikal. Naik basikal kat rumah tu, saya tengok gambar tak sanggup sampai hati kan, kena langgar. Terbalik kereta yang langgar dia. Saya kata ya Allahu Akbar. Hari-hari kita tengok Al-Fatihah, Al-Fatihah kan. Satu masa muka kita kat Al-Fatihah ni. Al-Fatihah, Luqmanul Hakim bin Abdul Rahman, ya Allah. Dia tak tahu. Jadi kerana itu tuan-tuan ni buat baik tu buat baik. Kenapa kita tak tahu bila akhir usia kita? Boleh jadi kita tengah cakap ni punya. Malam tadi baru ustaz pesan, tak ada dah ustaz. Jadi saya cuma minta kalau saya dah tak ada tu tuan-tuan ziarah jenazah saya dengan sembahyangkan dan kemudian iringi ke kuburan dan kemudian doakan. Itu je saya permintaan saya. Itu je bagi saya cukuplah kalau tuan-tuan boleh doakan begitu. Jadi begitu juga kalau saya bersekali pesan dekat mana-mana, kalau ada jemaah yang komit dengan kuliah, yang sering istiqamah dengan masjid, kalau meninggal tolong beritahu dengan saya. Kenapa? Kalau saya sempat saya akan pergi. InsyaAllah kalau saya sempat saya akan pergi. Jadi kalau tak sempat paling-paling saya doa. Yang saya terkilan, ustaz minggu lepas meninggal. Saya memang terkilan. Sebab saya sebagai penghargaan dia hadir kuliah saya cuba untuk hadir dia punya jenazah, selagi mana jenazah dia masih belum dikebumikan, kita menghormati dan beri penghormatan dengan doa insya-Allah. Jadi ini usaha saya lah untuk membalasi jasa. Jadi kalau ada jemaah kita yang meninggal, kalau beritahulah. Kalau sempat insya-Allah kita cuba. Kalau tidak pun sebagaimana yang lepas pun saja kan saya mempesan kisalam je lah. Sebab kita kat Kota Tinggi tak sempat nak hadir, tapi kalau sempat insya-Allah kita cuba juga untuk hadir. Jadi wallahu alam, yang baik itu semua daripada Allah.
yang lemah saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan kebaikan dan istiqamah hingga hujung nyawa untuk dapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika 'anabna wa ilaikal musir. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a'in لا يسمع وعمل لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.